ambang kepupusan dalam 5 hingga 10 tahun akan datang. Worldwide, globally, we have about 3,890 tigers. Now, some countries have been able to actually increase the tiger numbers. So, for example, India and Nepal. But unfortunately, in Malaysia, we have basically halved our tiger numbers since 2003. Ada pelbagai spesies berbeza bila berkaitan dengan harimau. Tetapi salah satu spesies yang paling prominent dan terkenal di Malaysia adalah harimau Melaya. Ia boleh ditemui mendarat di perairan pantai untuk bertelur. Kini jumlahnya semakin berkurangan. Antaranya 4 spesies penyu yang mendarat di Malaysia ialah penyu belimbing, penyu kara, penyu agar dan penyu lipas. Namun populasi penyu spesies belimbing menyaksikan penurunan sebanyak 99%. Spesies penyu lain turut diancam kepupusan. Paling banyak ditemui di Sabah. Subspesies gajah terkecil di dunia dikenali sebagai gajah Borneo Pygmy yang semakin terancam. Pada tahun 2021, kita dikejutkan dengan kematian gajah Borneo Pygmy yang mati akibat keradangan teruk pada bahagian organ dalam. Spesies gajah ini amatlah terancam dan tak ramai yang mengetahui tentangnya. Selain itu, gajah Pygmy Borneo juga dikenali dengan panggilan gajah kerdil Borneo atau dalam saintifiknya Elephas maximus bornensis, dan ia merupakan subspesies gajah Asia terkecil jika dibanding dengan gajah biasa. Gajah Pygmy mempunyai ekor yang panjang yang boleh mencapai tanah dan telinga yang agak besar dan gading yang lebih tegak. Gajah ini juga dipercayai lebih jinak berbanding spesies gajah yang lain. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Universiti Columbia, DNA gajah Pygmy-nya mempunyai persamaan gajah dan spesies ini hanya boleh ditemui di Sabah dan Utara Kalimantan sahaja. Populasi terbesar gajah Pygmy Borneo adalah di Sabah dan kini populasi tersebut semakin menurun sekurang-kurangnya 50% selama 3 generasi terakhir, iaitu 60 hingga 75 tahun yang lalu. Kenapa haiwan ini diancam kepupusan? Seekor gajah Pygmy Borneo ditemui mati pada 25 September 2019 di Tawau dengan 70 das tembakan. Seekor lagi gajah Pygmy ditemui mati juga dipercayai ditembak pada 19 Oktober 2019 di Sandakan. Pada 3 November 2019, bangkai gajah Pygmy yang sudah reput ditemui pula terapung di Sungai Kenabatangan yang menjadi tempat pencarian bekalan makanan serta minuman bagi gajah Pygmy. Ketiga-tiga kematian ini dilaporkan berlaku dalam tempoh 5 minggu, menjadikan jumlah gajah yang mati dipercayai dibunuh pemburu haram sepanjang 2019 setakat ini sebanyak 21 ekor. Ini menyebabkan rakyat Sabah dan pencinta haiwan liar berduka. Apakah terlalu lemah sekali pemantauan hidupan liar di Sabah sehinggakan pembunuhan gajah Pygmy ini masih berleluasa? Salah satu faktor yang menyebabkan kepupusan gajah spesies ini adalah disebabkan penyakit, kehilangan habitat dan pembunuhan. Selain itu, kematian gajah Pygmy di Dumpas Tawau bukan disebabkan aktiviti pemburuan haram. Mereka telah membuat siasatan dan mendapat maklumat bahawasanya gajah Pygmy ini disebabkan parasit pada usus dan perut. Di samping itu, kehilangan habitat gajah Pygmy disebabkan manusia ingin membina pertempatan serta bangunan. Di samping itu, kes pembunuhan gajah Pygmy juga turut berlaku disebabkan konflik antara manusia dan gajah. Konflik antara manusia dan gajah bukanlah satu perkara yang baharu. Ini telah berlaku sejak tahun 1960. Kementerian telah mencatatkan bahawa 145 ekor kematian gajah di Sabah sejak tahun 2010. Jumlah yang dicatat di ambang kepupusan dengan hanya kira-kira 2,000 ekor sahaja yang tinggal. Kematian gajah Pygmy Borneo direkodkan di seluruh negeri Sabah. Ini termasuk satu kes terbaru melibatkan seekor anak gajah jantan berusia 2 tahun di hutan simpan Taliwas Lahad Datu akibat terkena jerat pemburu. Kematian mendadak gajah-gajah ini sekaligus menyebabkan populasi gajah yang hanya dapat ditemui di negeri di bawah Bayu itu semakin terancam. Sempena Hari Gajah Sedunia, mari kita lihat apakah nasib gajah-gajah Pygmy ini.
Bayangkan kawasan hutan meluas ini dahulunya habitat asal hidupan liar seperti gajah pigmi. Namun kini akibat kerakusan manusia dalam mengejar pembangunan, kawasan hutan itu makin lama makin mengecil. Jadi ke mana perginya gajah? Antara manusia dan gajah pigmi serta keputusan gajah pigmi. Pertama, bagi mewujudkan situasi menang-menang, syarikat perladangan kelapa sawit yang beroperasi di Sabah harus mewujudkan beberapa kawasan dalam ladang sebagai koridor laluan makanan gajah. Ini mengelakkan haiwan tersebut menjadi ancaman kepada tanaman kelapa sawit terutama yang berusia di bawah 5 tahun. Setiap syarikat ladang kelapa sawit harus bertanggungjawab besar memberi kesedaran kepada pekerja ladang dalam mewujudkan suasana kehidupan bersama dengan gajah selain tidak membunuh gajah yang jelas melanggar undang-undang ditetapkan kerana gajah pigmi adalah haiwan dilindungi di Sabah. Gajah pigmi adalah spesies dilindungi di bawah Jadual 1, spesies dilindungi sepenuhnya. Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Kedua, tambah Ranger Hidupan Liar. Kekurangan pasukan barisan hadapan termasuk Ranger Hidupan Liar adalah antara kekurangan untuk memaksimumkan setiap sudut perlindungan hidupan liar yang turut memberi kesan kepada usaha pemantauan. Disebabkan kurangnya Ranger Hidupan Liar, penjenayah hidupan liar semakin berani melakukan jenayah kerana risiko untuk ditangkap adalah rendah. Sabah akan menambah Ranger Hidupan Liar bagi membolehkan kekerapan pemantauan dan perlindungan hidupan liar ditingkatkan. Pada masa ini, hanya seramai 60 Ranger Hidupan Liar di Sabah yang ditempatkan di 14 pejabat JHL di seluruh negeri. Selain jumlah Ranger ditambah, jumlah doktor haiwan juga perlu ditambah untuk merawat hidupan liar. Apakah kepentingan gajah pigmi kepada alam sekitar di Malaysia? Kepentingan gajah pigmi yang pertama termasuklah keseimbangan ekosistem. Gajah pigmi dapat meneruskan kelangsungan hidupan secara langsung atau tidak langsung. Gajah pigmi adalah sebahagian daripada komponen siratan makanan. Akan terjadinya baja organik hasil penguraian tinja haiwan. Yang kedua, ekopelancongan. Pelancong akan datang ke Malaysia untuk melihat sumber dan pemeliharaan alam semula jadi. Yang ketiga, pendidikan. Dengan adanya gajah pigmi, kita dapat mengekalkan dan melindungi biodiversiti negara.